الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatidzah, seterusnya para jemaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita meneruskan kuliah subuh kita, iaitu kitab 40 hadis penawar hati. Pagi ini kita memasuki hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. Pahala yang berterusan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya, melainkan daripada 3 sumber sahaja, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil kemanfaatan daripadanya, dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini famaslah, kan? Sering kita dengar hadis ini berkaitan dengan amalan di dunia, namun pahalanya berterusan. Walaupun kita sudah mati, namun pahala dia tetap berterusan. Kita kena berusaha sedaya mungkin untuk orang kata sungguh-sungguhlah dalam 3 amalan. Esok ni walaupun mati, namun pahalanya tetap berterusan. Nabi sebut, bila anak Adam ni mati, tetap matilah. Bila kita pun tak tahu.
Kalau tak mau mati pun tetap juga mati. Bila tu wallahu alam. Umur pendek, umur panjang itu Allah Ta'ala punya kerja, itu namanya ajal. Umur sampai 90 lebih, macam Ratu Elizabeth baru ni kan, rupanya umur 90 lebih. Panjang juga umurnya itu kan. Umur singkat, ada yang umurnya singkat. Tetap mati, tetap mati. Cuma bila kita melihat agama kita melalui hadis ini, maha adilnya Allah Ta'ala. Sekiranya kita tahu umurnya singkat ataupun umurnya panjang, jika tiga perkara ini dapat dikerjakan semasa hidup, maka untungnya dia akan sentiasa mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala walaupun sudah mati. Nabi kata, bila manusia mati, seluruh amalannya akan terputus. Maknanya apa dah? Nak bersedekah masa tu tak boleh dah. Nak datang ke masjid masa pun memang tak boleh dah. Mati. Selesai. Masuk dalam kubur, sudah berpindah ke alam barzakh. Bukan alam hidup sudah. Bukan alam dunia. Dunia tempat kita beramal. Tapi bila mati, sudah pindah ke alam barzakh, tutup cerita. Kan? Sudah terputus segala kenikmatan dan kelazatan dunia. Illa, melainkan tiga perkara. Ini rasa-rasanya, yalah Nabi sebutkan, melainkan tiga perkara, kata Nabi SAW. Mana semua sudah terputus, sudah tak ada apa dah. Tapi melainkan tiga perkara, walaupun kita sudah mati, namun amalan itu tetap diteruskan, kita sentiasa mendapat pahala. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekahlah, pemberian, infak. Kemudian jariyah, yang berjalan. Sedekah apa yang berjalan? Maksudnya sedekah yang pahalanya itu sentiasa mengalir. Itu jariyah tu, sentiasa mengalir. Dan dikaitkan, berkaitan dengan sedekah itu, kita ada disebut sebagai sedekah wajib, sedekah sunat. Dalam Quran ada disebut sedekah. Kemudian sedekah itu ada wajib, ada sunat. Yang wajibnya zakat, itu dipanggil juga sedekah, tapi sedekah wajib. Itu tanggungjawab kita. Kemudian ada sedekah yang berbentuk sunat, infak, wakaf, apalagi antaranya lah. Biasanya yang dikaitkan dengan sedekatun jariyah ini, iaitu sedekah pemberian yang kepada pemberian ini, iaitu berkaitan dengan infak ataupun berkaitan dengan wakaf. Wakaf yang akan memberikan maksud dunia tempat kita berwakaf, pahalanya tetap mengalir walaupun pewakaf itu sudah mati. Kita melihatlah beberapa ta'rifan wakaf, antaranya daripada ulama yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haythami tentang ta'rif berkaitan dengan wakaf. Dalam konteks syariah, iaitu menahan harta yang boleh dimanfaatkan selama bendanya masih baik, dengan cara memutuskan hak kepemilikan atas harta tersebut dan dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang dibolehkan. Maksudnya begini, kita ada harta. Sekarang ni yang mudahnya kita ada harta tunai, cash lah, cash by cash.
ataupun harta yang harta alih dengan harta yang mudah alih. Harta alih ini apa harta alih yang tidak alih, begitu tu kan? Yang alihnya boleh alih lah. Wakaf tunai contohnya. Harta kita yang boleh berpindah milik kepada siapa-siapa yang kita bagi. Harta yang tidak alih, contohnya apa dia? Kita ada rumah. Rumah pula bukan semua, banyak. Sanakan satu ada, Tawau ada satu, di KK ada 5, contohlah kan, itu kan. Banyak. Kita ada harta. Jadi dia kata harta tu kita tahan. Mana tahan ni? Tahan daripada benda-benda yang lain. Kemudian harta itu dimanfaatkan. Bila dimanfaatkan, begitulah sampai berpanjangan walaupun dia tiada. Daripada harta itu dimanfaatkan selama-lamanya, dia dapat pahala. Cuma dengan syarat dia melepaskan harta itu. Dia melepaskan harta itu kepada siapa? Kepada orang yang mengurus harta itu sebagai infak dia untuk mengurus hartanya, bukan sudah dimiliki olehnya, tidak. Itu namanya wakaf. Dia lepaskan harta tu, dia bagi harta tu. Kalau ada rumah, dia bagi rumah tu kepada siapa? Kepada orang yang mengurus untuk dimanfaatkan. Contohnya, dia serahkan sebuah rumah ni kepada orang yang mengurus. Aku serahkan ini, kau buatlah madrasah, kau buatlah pusat tahfiz kah. Okey, kau buat. Dia tak miliki dah. Dia hanya mewakaf rumah tu. Maka orang tu akan bangunkan wakaf apa, dia manfaatkan apa semua. Maka selagi mana rumah itu digunakan, walaupun dia tak ada, digunakan sepanjang, dia akan terus mendapat pahala. Dia melepaskan pemilikan daripada dia. Mana harta dia lepaskan pemilikannya kepada orang tersebut. Itu tanda dia berwakaf. Aku wakafkan bangunan ini, okey, kau buat. Bukan kata bermakna kadang-kadang ada setengah orang ni, dia bagi juga rumah tapi meletakkan berbagai-bagai syarat. Dengan syarat inilah, dengan syarat itulah, dengan itu maknanya syarat wakaf ni kau lepaskan pemilikan hartamu itu kepada orang yang sepatutnya kau wakafkan. Itu namanya wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haythami. Kemudian Ibnu Qudamah juga menyatakan bahawa menahan pokok, iaitu zat harta, dan menyedekahkan buahnya, iaitu hasilnya. Itu di antara maksud dia. Maknanya dia fizikal, satu benda yang fizikal, dia tahan, dia jaga molek, dia infakkan untuk apa-apalah, untuk ibadah, untuk sekolah tahfiz, untuk madrasah, untuk apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Manfaatnya ini sentiasa dimasukkan. Ada juga orang begini, dia ada rumah ataupun ada tanah, maka dia niat untuk wakafkan tanah ini untuk madrasah. Bila dia niat begitu, makanya dia sudah tidak boleh buat apa lagi atas itu melainkan madrasah. Satu. Kemudian dibangunkan di atas tapak tanahnya. Maknanya itu namanya apa dia? Harta yang tidak mudah alih dan harta yang fizikal yang nampak. Dibangunkan, maka adalah selagi dia niatkan madrasah begitu, maka dibangunkan. Bila dibangunkan, sampailah dia mati pun tetap juga berjalan benda tu atas wakafnya itu, pahalanya tetap mengalir. Itu orang yang ada harta, maknanya dia ada aset ataupun dia ada harta fizikal yang dia mampu untuk sumbangkan. Sekarang ni berbagai-bagai bentuk wakaf. Berbagai-bagai bentuk wakaf
dikembangkan lagi wakaf ini. Antaranya sekarang ni perbahasan yang kita nampak walaupun lama sudah lah sebenarnya, iaitu wakaf tunai. Wakaf tunai. Mungkin kita ni tiada harta. Harap rumah sebiji mak tunggu wakaf. Mungkin kita tiada peluang. Tapi ada orang mengatur buka satu tabung wakaf. Wakaf tunai namanya. Jadi bila dibuka wakaf tunai, maka dengan kita lah, kita tak ada harta, kita hanya ada duit contohnya, kita sumbangkan duit kita dengan satu jumlah. Tak kisahlah orang sekarang ni sumbang RM1 ke, RM5 ke, apa-apa jumlah pun, tapi dimasukkan dalam wakaf tunai, yang mana wakaf tunai ini akan digunakan. Antaranya mungkin dengan itu diberikan bangunan lalu dibuat masjid ataupun dibina masjid. Dengan wakaf tunai itu orang beri apa? Maknanya manfaat tu dia punya dikembangkan lagi. Dengan wakaf tunai itu dikembangkan lagi. Boleh beli tanah, boleh beli madrasah, boleh beli apa lagi? Apa-apa bentuk yang boleh dapat manfaat. Kalau contohnya orang selalu buka di luar negara, buka wakaf tunai, menyumbang ke sini, maka dibina satu telaga di mana? Di mana? Myanmar ke Vietnam ke apa? Itu ada kan usaha orang ni dibuat di sana. Kita hanya menyumbang tunai RM50, RM10, RM100, pop masuk tabung tu. Orang pergi buat telaga di sana. Manfaat apa? Manfaat orang ramai di sana. Begitu. Selagi mana dibuat manfaatlah benda yang dibuat sesuatu tapi manfaatnya berpanjangan. Itu disebut wakaf. Sekarang ni pun ramai orang buka poster-poster, orang minta, okey nak buat bangunan madrasah, link di bawah, wakaf pembangunan. Disuruh itu daripada pembangunan. Maknanya orang yang mengatur, duit akan digunakan untuk pembangunan sahaja. Sekarang pula ada orang buka lagi wakaf tunai pendidikan. Dia open sikit. Wakaf tunai pendidikan. Bukan sahaja kepada bentuk pembangunan, tapi apa-apa sahaja berkaitan dengan pendidikan akan digunakan wakaf itu untuk manfaat. Contoh, dibuka wakaf tunai pendidikan. Ada pelajar kita yang akan menyambung pelajaran ke mana? Ke Mesir, mana-manalah. Jadi dengan wakaf nikah itu dia ditaja. Bila ditaja, manfaatkah? Manfaat. Esok ni dia berjaya, dan daripada ilmunya itu maka dapat manfaat seorang. Orang yang berwakaf kepada dia, yang menaja dia masa itu pun dapat pahala walaupun sudah dia mati. Sekarang ni wakaf ni dibuka lagi. Ulama bincang, dibuka lagi supaya orang bilang ada peluang untuk berwakaf. Kita dulu nampak dulu wakaf ni, kalau ada tanah, bolehlah wakafkan. Kalau ada tanah, kalau tiada, ini adalah peluang kan. Maka ulama bincang, buka lagi peluang untuk wakaf ni seluas-luasnya. Untuk supaya apa? Ini tujuannya dalam hadis tu. Bila kita mati, kita tetap juga mendapat pahala di sisi Allah di atas amalan semasa kita hidup. Antaranya sedekahun jariyah. Ataupun secara kesimpulannya dalam makna wakaf ni, satu amalan dengan menyerahkan sebagian harta dimilikinya. Dia serah hartanya kepada siapa? Kepada orang yang boleh uruslah. Sekarang ni NGO lah, apalah, mengusahakan. Okey, nak buat apa? Nak buat surau di kampung sekian-sekian. Kita nak pergi turun sana, nak pergi buat, nak pergi bantu, mungkin kita tak mampu. Tapi bagaimana kita buka peluang kepada orang-orang, seluruh orang Islam ni, supaya dapat membantu dan dapat berwakaf. Manfaatnya, pahalanya tetap ada. Dengan cara kutiplah, buka dana wakaf. Jadi kita ni, kita serahkan sebahagian harta kita, tak semua, sebahagian harta kita untuk itu. Yang dimilikinya lah, syaratnya harta yang kita miliki.
Jangan harta orang kau bagi. Kan? Ada ni pula harta orang nak dibaginya. Ayah aku ada rumah bos ah. Ni. Bolehlah kau buat madrasah apa semua. Tanya-tanya balik, ni rumah siapa? Macam-macam aku punya juga bini. Macam. Bukan dia punya, tapi macam-macam dia punya. Ini lain macam ni. Tak boleh, mesti harta yang dimilikinya. Untuk apa? Tujuannya dimanfaatkan oleh masyarakat, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kena clear. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan manfaat kepada masyarakat. Jangan ada harta wakaf. Oh ini harta wakaf kami. Kami nak bangunkan. Bangunkan apa? Tak salah untuk bangunkan ekonomi umat. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan pula tengah-tengah untuk membangunkan ekonomi umat terselit di situ, di tanah wakaf kita ataupun sudah dibangunkan lot-lot kedai lah contohnya. Orang pergi sewa, pergi buka kedai toto. Tolong orang tipu orang tu judi tu. Ataupun pergi buka kedai kelab malam. Tak boleh lah. Dia lari daripada tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia memutuskan segala bentuk hak dan penguasaan pewakaf ke atas harta yang dia wakafkan. Mananya bila kau wakaf tu, kau wakaf lah. Tak ada dah milik masamu, tak ada dah. Kau wakafkan kau punya apa dah? Tanah contohnya. Serahkan kepada orang yang nak bangunkan. Kita wakafkan sepenuhnya. Jadi jangan letakkan syarat lagi. Okey, aku wakafkan dengan syarat sekian-sekian. Syarat dia tu macam bukan pula dia nak wakafkan. Serahkan pemilikan itu. Itulah kalau di Sabah berkaitan dengan harta wakaf, kita akan serahkan wakaf itu kepada siapa? MUIS. Kan undang-undang dia MUIS, Majlis Ugama Islam. Contohnya kita nak buat masjid. Siapa-siapa yang ada tanah nak buat masjid, perlulah tanah itu diwakafkan kepada siapa? Kepada MUIS. Di MUIS nanti apa semua, isi borang apa semua, tujuan wakaf untuk buat masjid. Next akan datang bila mati, walaupun tanah tu masa hidup kita sudah wakafkan, tapi tak dibangunkan lagi. Lalu nak dibangunkan, maka yang mengatur harta wakaf ni dia akan tengok, tanah sekian-sekian tujuan apa? Buat masjid. Maka buat masjid. Tak boleh buat apa dah. Maksudnya, sekian buat masjid. Boleh ni kita buat kadai dah di sini. Untuk kata untuk umat juga. Tak boleh. Mesti apa tujuan ataupun niat si pewakaf. Macam jugalah. Macam kita buat bangunan kita Darul Hadis di Pasir Putih. Macam tu. Tapi kita ada tanah. Bila kita dapat tanah, orang berjual lah, bukan orang bagi wakaf, orang jual. Maka kita buka wakaf. Kita buka lot A, B, kita buka, kita publish. Lot A begini, jumlah dia 150,000. Maka kita akan buka. Kita buka. Penuh yang tu, kita buka lagi sebelah. Okey, penuh. Orang beli tanah. Hari ini siapa-siapa yang menyumbang, bukan hari ini, yang dulu-dulu siapa menyumbang, hari ini bangunan sudah naik. Budak pelajar kita ada 70 orang yang sudah memanfaatkan bangunan itu. Kalau kau sudah mati, ampai-ampai berpahala orang bilang. Kan? Ampai-ampai pahala. Itu yang banin, lelaki. Sekarang kita sudah pun beli tanah, orang wakaf juga bagi. Sudah beli tanah untuk perempuan. Pun kita nak naikkan juga bangunan. Siapa yang sudah beli tanah, ada namanya di sana, ada infaknya di sana, berdiri bangunan sahaja, kita juga buka wakaf lagi untuk bangunan tumpuan ni. Orang bilang sampai-sampai ada kan pahala itu. Ini dimanfaatkan tuan-tuan. Saya yakin di dalam jemaah kita pun ada yang menyumbang. Itulah harta kita yang kita akan bawa mati. Harta yang hendak diwakafkan perlu jelas pemilikannya. Ini jelaslah. Jangan harta orang pula kau pergi bagi kan.
Maknanya harta itu hendaklah milik kita, kan? Confirm milik kita. Ada juga orang, itu pengalaman kita lah, nak bagi tanah. Dia kata, Ustaz, kami nak bagi tanah untuk wakafkan buat madrasah. Kali tengok, oh, tanah kita kan ni? Ya, dia kata. Tapi tanah bentuk, kan yang ada orang yang geran besar tu kan, yang masih lagi ramai di dalam tu pemilik apa dia punya penama-penama tu. Nah, itu tak jelas. Nak kena clear hak ni dulu. Di mana sebelah kita ni kita nak bagi, tapi hak lain-lain macam mana? Itu menjadi persoalan. Jadi biar clear. Clear itu adalah miliknya. Alhamdulillah. Kami ni ada orang bagi tanah 10 ekar di Tenom kepada madrasah. Datang-datang bawa geran. Terus sampai, Ustaz, pandai-pandai lah Ustaz buat, dia kata, saya wakafkan ni untuk sekolah. Kami pun tak pernah lagi pergi Tenom tengok tanah tu. Allah Allah, 10 ekar. Tapi yalah, kita nak membangunkan pun memang, tapi dia tak jelas nak buat madrasah jalan. Kata saya wakafkan terpulang untuk manfaat madrasah. Maknanya open lah niat dia. Mungkin kita nak buat ladang ke apakah, tapi manfaat income dia masuk pada madrasah. Boleh jadi, tapi dia wakaf begitu saja. Tapi kita pun tiada kekuatan untuk nak bangunkan. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang mau tanah 10 ekar di Tenom, boleh jumpa saya lah. Mungkin siapa-siapa yang boleh bangunkan, ataupun cara untuk bagaimana tanah itu boleh mendatangkan manfaat semula kepada madrasah. Mana tu jual tanah di Tenom, dana tu kita guna untuk buat madrasah kita, untuk bangunan banat. Cara tu pun boleh, tak ada masalah. Yang pewakaf pun sebut serah pada madrasah. Yang penting manfaat, ialah manfaat dia tu akan dapat kepada madrasah. Bukan senang tuan-tuan, orang nak melepaskan harta ni kan untuk wakaf. Bukan senang, bukan senang. Hanya orang yang betul-betul mengerti makna wakaf dalam hadis ni, yang kata sedekatun jariyah tu, ini saja yang kata orang faham akan kelebihan itu saja. Pengalaman kita lah, tuan-tuan, saya sendiri mengusahakan dengan kawan-kawan berkaitan dengan kita nak buat bangunan di Pasir Putih tu. Tapi dengan semangat wakaf ni sebenarnya umat Islam ni semangat. Kadang panggil kita, Ustaz, lepas ni jumpa saya. Jumpa. Bob, sampai terus 10,000. Kita manalah pernah pegang cash sebanyak itu. Kita begitu, nak menggigil juga baru pegang 10,000. Pak, dia wakafkan. Kejut juga kita kan. Sekali lah kejut. Tapi rupanya ramai. Ustaz, 10,000. Ustaz, sudah main 10,000 Ustaz. Dari luar negara pun banyak. Singapura call, sudah transfer ke bank, kita check ada. Macam-macam lah. Pak orang tahu bahawa inilah, bila dah mati tuan-tuan, inilah kita bawa. Tak ada apa dah. Tak ada apa lagi, kita nak usaha apa lagi. Inilah kita akan bawa. Sekarang ni pula nak ubah wakaf cukup mudah, senang. Tak perlulah kan kita nak, tak perlu. Sekarang dah orang publish pun dengan poster, situ ada nombor bank, kita pun transfer je kan. Transfer je. Kau niat je wakaf, ini wakaf pop, transfer. Selesai. Jadi yang amalan pertama ni sedekatin jariyah, sedekah yang pahalanya berpanjangan, itulah dipanggil sebagai wakaf. Yang kedua iaitu ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang mana ilmu itu memberi manfaat kepada orang lain. Tak kisahlah ilmu dalam bidang agama, ilmu dalam bidang apa sekalipun, selagi mana ia yang beri manfaat, kita dapat pahala. Itu dalam bab ilmu ni, jangan kita kedekut. Kau ada pakar apa? Pakar sembelih lembu lah contohnya, kongsi. Time masuk Ramadan, time masuk apa? Bulan haji, kau jadi pakar, kau jadi hebat, kau jadi orang menyelesaikan fardu kifayah. Daripada kau belajar dulu. Orang yang tempat kau belajar tu sudah mati. Dia sudah mati, tapi ilmu tu tetap kau amalkan,
dapat pahala. Siapa-siapa, kita masing-masing ada kelebihan. Ada kelebihan. Bukan sekadar ilmu dalam agama. Ilmu agama tu lagi lah. Kan? Jadi masing-masing ada kelebihan. Ada ilmu, ada pengetahuan. Tapi yang pentingnya manfaat lah. Tapi yang kau ajar orang pula, ilmu mencuri. Ini ajar ilmu mencuri. Kalau kamu masuk ke rumah orang, jangan ikut depan lah, ikut belakang. Dia ajar. Kau ada CCTV, kau timbak duduk situ. Dia ajar dua ilmu tu. Si pencuri ini pun amalkan. Yang dia ni sudah mati, dosa tetap juga mengalir. Itu ilmu yang tak bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ada setengah orang ikut kepakarannya. Kadang dia suka bertukang. Bertukang apa? Bertukang kereta. Dia dah belajar apa pun. Tapi ilmu bertukang itu dia kongsi. Itu benda bermanfaat, dapat pahala. Apatah lagi kalau dalam perkara agama. Yang kita tahu, kita sebarkan. Oh, ni tak boleh, ni hukumnya haram. Saya belajar hari itu begini, haram hukumnya, tak boleh. Kita beritahu orang. Orang tu dapat maklum, dapat tahu, dan dia tinggalkan benda yang haram, dapat pahala. Itu Nabi sebut, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat, supaya ilmu itu berkembang. Jadi iyalah. Yang penting apa yang sedekahkan tu dia ikhlas lah. Yang penting apa yang disedekahkan itu ikhlas. Ikhlas. Dia itulah maknanya. Bila dia sebut begitu tu, tak apalah kalau dia kata ini ada juga aku sedekah di sini dulu ni. Tengok sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amalku menjadi sedekah. Dia sebut begitu tu, dia tanda keterujaan dan tiada mendatangkan sedikit pun ujub ataupun riak. Selesai. Tapi kalau dia, ini nak aku bagi dulu ni, kalau aku tak bagi ni, tak benda baik dia bangun. Cakap tu kan. Dia kata ini bila aku sedekah dulu ni. Begitu sedekah dia tu. Kalau aku nak bagi, dia kata ni, nak habis ni bangun ni. Kalau begitu ujub itu. Itu boleh merosakkan amalan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Betul. Halangan dari segi sudut tadbiran. Jadi bolehkah di lain misalkan bagikan tafis juga. Jadi itulah sampai ada satu ini dinamakan rumah kebajikan. Buat tafis. Ya, itu strategi untuk segi sudut tadbiran. Kita pun tahu keadaan itu. Macam di Penampang diusahakan untuk kita buat salah masjid, tak dapat kan. Itu kita maklum. Kemudian bukan tak boleh, tapi strategi segi tadbiran kita maklum itu bukan kawasan muslim. Makanya dinamakan lain. Atas tadbiran je lah, supaya membolehkan kita secara fizikal dan tujuan asal itu tidak tergugat. Maknanya tetap juga kita buat walaupun rumah kebajikan tapi di dalamnya masjid kan, masjid yang boleh apa kata jemaahnya boleh menampung sampai 5-6 ribu orang, tetap juga dibuat, cuma nama saya segi tadbiran itu tidak masalah. Itu strategi. Jangan pula kalau kata itu masjid tapi kita tetap juga buat yang lain, itu tak boleh lah. Itu kata pemilik, itu kata apa-apa yang dia wakafkan tu dia kena clear dari segi sudut angkatnya. Tujuanmu untuk apa? Tujuanmu untuk wakaf untuk apa? Itu kena clear. Untuk niat kau wakaf lah. Okey, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu apa-apa yang bermanfaat pun dikira juga sebagai
yang akan memberikan kita pahala setelah kita mati. Baik, kongsikan apa yang kita tahu, kongsikan sebagaimana yang manfaat itu sebut sifat ilmu. Sifat ilmu. Kita pun yang ialah macam ustaz-ustaz yang mengajar apa semua ni tak mengharapkan apa pun, tapi itulah harapan kita. Apa yang kita kongsikan kurang-kurangnya dapat dimanfaatkan. Apatah lagi zaman kita sekarang ni, zaman teknologi, adanya Facebook, adanya TikTok, adanya apa-apa ni, apa medsos ni. Kenapa orang bersungguh nak rakam apa semua? Rakam ni tuan-tuan bukan apa, rakam ni tujuannya ilmu itu dapat disampaikan secara efisien. Kalau kita mati pun esok ni, ada juga orang bilang walaupun kita ada setengah ustaz-ustaz ni bukan ustaz selebriti, kurang-kurangnya pun kalau termasuklah ada dalam YouTube, dalam Facebook, bila dia sudah mati, oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ustaz ni dia kata. Jadi orang klik, pop, siapa dia ni? Jadi ada rakamannya. Oh, dia kuliah. Orang dapat manfaat. Tengok, orang dapat manfaat ni, contoh begini ya. Satu, ustaz tu mengajarlah, dia rakam apa semua. Tu bila apa dia, Ustaz Abdul Somad kan, dia kata besar pahala orang-orang yang ada ilmunya berkaitan dengan teknologi. Tutuk guru mengajar, ustaz-ustaz mengajar, kerja dia bukan mengajar, peranan dia rakam. Dia ada ilmu tu, dia rakam. Dia rakam bukan setakat itu, dia rakam satu hal lah, tapi ilmu dia tu dia pula boleh edit lagi. Yang kita kuliah sampai 1 jam, dia boleh edit. Dia ambil part-part ni 3 minit ke bawah, tajuk ni pop. Macam Ustaz Adil Idrus tu kan, cuba buka di dia punya banyak part-part hukum hakam tu kan. Kalau kita mau dengar sejam, ada orang mau dengar sejam relax, boleh. Tapi ada setengah orang tak suka, dia suka yang pendek-pendek. Orang buat ni tuan-tuan, kalau tak ada ilmu tak boleh. Itulah orang, tengok orang ni, dia ada ilmu, dia memanfaatkan ilmunya untuk agama. Dengan cara begitu, dia minta izin, Ustaz, saya rakam ni Ustaz lah, buat nanti saya akan buat kat-kat ni. Boleh ke Ustaz? Sila. Maka buat apa-apa. Sekali tersebar, bukan Malaysia, seluruh dunia boleh dengar. Jadi siapa punya usaha, siapa punya ilmu, mungkin ilmu itu datang daripada tok guru kita apa semua, tapi siapa punya kerja, pergi rakam, pergi apa semua tu, dengan ilmu dia tu, manfaat kepada seluruh umat. Besar pahala tuan-tuan. Cobalah. Macam juga kan, sekarang anak muda ni, itulah kata ilmu ni. Macam orang nak buat program kan? Buat madiska, buat apa pun masjid. Dia buat apa? Kerja dia buat poster je. Poster tu lah. Kalau tiada ilmu buat poster ni, tak pandai kita buat. Tapi ada ilmu dia untuk buat poster tu, dia buat, dia datang pop, jadi poster, sebar. Posternya itu tersebar. Asbab daripada itu orang datang. Tengok ilmu dia tu. Dia ajar pula ilmunya buat poster. Ada juga. Ilmu dia ajar. Okey. Hari itu ada anjuran Yadim kalau saya tak silap. Jemput seorang anak muda yang boleh pandai buat poster ni. Kemudian jemput semua wakil-wakil masjid untuk belajar. Bila selesai pada tu, ada sudah masjid aktif. Ada yang boleh buat poster kan, anak-anak muda dia boleh poster daripada kursus tu, aktif. Nampak apa program masjid tu, nampak. Hebat masjid ni buat program ni. Tengok ilmu apa, ilmu istilahnya sekarang ilmu Photoshop je gitu kan. Tapi bermanfaat. Baru ni ada kami punya staff di Darul Hadis, itu memang kita punya designer lah, dijemput untuk mengendalikan kursus Photoshop ni. IPK pun dah jemput hari tu.
Selepas saja kesannya daripada itu, orang yang belajar tu, Masya Allah, boleh sudah buat dan sebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan ilmu. Pahala semua tu, pahala. Jadi apa yang akan dapat dari kita? Kongsi ya. Sebab pahala itulah kita harapkan yang akan kita bawa mati. Yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah, anak yang mampu mendoakan ibu bapa dia. Ini doa yang tidak ada hijab. Anak yang soleh bila berdoa kepada ibu bapaknya, walaupun bapa ibunya sudah meninggal, tiada hijab di sisi Allah. Anak soleh, anak soleh. Anak soleh ni maknanya apa dia? Sudah pasti anak yang baik. Anak yang baik macam mana? Auratnya dia jaga, solatnya dia jaga 5 waktu sehari semalam, bukan solat seminggu sekali, kan? Ataupun solat 1 tahun 2 kali. Dah. Anak soleh ni dia jaga solatnya, perkara agama dia jaga. Itu namanya anak soleh. Bukan anak yang bernama anak si soleh, tidak. Jadi ini anak soleh ni. Itulah kata dalam bab anak ni, sedaya mungkin kita ikut apa yang Nabi ajar kepada kita. Nak melahirkan anak soleh ni, ikut acuan daripada Nabi SAW. Anak soleh ni tidak hanya sekadar bila kita mati dia anjur buat program ataupun buat tahlil, itu sahaja. Itu bukan makna anak soleh. Bukan itu makna anak soleh. Ini kadang-kadang dia mampu untuk buat kenduri kendara, dia jemput orang lain untuk bacakan doa kepada ibu bapa dia. Kalau dia jemput tu baca Yasin, okay, jemput baca Yasin, dia sendiri tak baca Yasin. Anak tu sendiri tak baca Yasin, dia suruh orang lain baca Yasin. Dia suruh orang lain mendoakan mak ayah dia, tapi dia sendiri tak baca doa. Kita pergi solat jenazah, sepatutnya anak itulah yang lebih afdal mengimamkan jika jenazah mak ataupun ibu bapa dia. Tapi tak mampu. Jadi maknanya ini mau kena clear. Seafdal doa, seafdal ibadah, apa yang dilakukan oleh si anak itu sendiri sebagai doa, itulah doanya kepada ibu bapaknya bila dia mati. Macam kita, bila kita mati, kita meninggalkan anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak inilah kita train daripada sekarang menjadi anak yang soleh. Bila menjadi anak yang soleh, maka doa mereka inilah tiada hijab di sisi Allah Ta'ala. Itu. Jadi 3 perkara ni. Sepatutnya 3 perkara ni kita fokus untuk sebelum kita berpindah ke alam barzakh. Sedekah jariah, banyakkan berwakaf. Ilmu yang kedua, ilmu yang ada pada kita, kongsikanlah. Iaitu ilmu yang baik, yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, kita ada anak, maka tarbiyahlah sebaiknya, didiklah sebaiknya menjadi anak soleh, supaya ianya mereka yang mampu untuk mendoakan kepada kita, insya-Allah. Wallahu alam. Ya, sekadar itu sahaja untuk hadis yang ke-38. Sambung ke depan hadis yang ke-39. Wallahu alam. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.
Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah salatul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.